Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi kelas kita dengan tajuk daripada bidang Al-Quran. Okay, pelajaran yang ke-6 iaitu tajuk larangan mempersendakan agama. Okey, jom kita tengok isi pelajaran kita hari ini. Okey, bidang Quran kita hari ini melibatkan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Wa gharradhumul hayatud dunya, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia ini. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat, ingatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka disebabkan apa-apa yang telah diusahakan. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', tidak ada baginya pelindung dan tidak ada juga pemberi syafaat selain daripada Allah. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha, jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Ulaika allazina ursilu bima kasabu, mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun, bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. Sadaqallahul azim. Okey, ini adalah ayat 70 daripada surah Al-An'am berserta dengan maksudnya. Okey, antara bentuk perbuatan mempersendakan agama, kat sini kita ada 5 contoh. Okay, yang pertama, berasa bangga mempersendakan agama Allah. Ni contoh dia. Dia rasa bangga bila mana benda yang dibuat tu termasuk dalam perkara yang mempersendakan agama Allah tu sendiri. Yang kedua, mengejek dan menghina sunnah Rasulullah. Okay, kalau orang sebut benda ni adalah sunnah, benda ni datang daripada Rasulullah, kemudian dia hina, dia ejek, tu termasuk dalam mempersendakan. Kemudian menghina golongan ulama dan orang soleh. Dia tengok orang-orang agama, orang-orang yang soleh, dia hina orang-orang tersebut. Golongan ulama yang menjadi pewaris para nabi, dia hina, dia kutuk. Ni contoh persendakan. Kemudian mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Yang ni bahaya juga. Tak belajar ilmu tafsir, kemudian kita cuba untuk tafsirkan ayat Quran tu mengikut keinginan kita sendiri ataupun menggunakan akal semata-mata, tak boleh. Dalam nak mentafsirkan Al-Quran, dia ada jalan dia sendiri. Ada ulama tafsir, kita mesti berpandukan kepada mereka. Itu adalah cara untuk kita tafsirkan Al-Quran, bukan main guna akal ataupun tafsir ikut apa yang kita nak tafsirkan. Yang kelima, menyanjung perbuatan maksiat. Kita tengok orang-orang yang buat benda baik, kita tak rasa kagum, tapi kita tengok orang-orang yang melakukan maksiat, kita rasa hebat, kita rasa bangga dengan orang-orang tersebut. Wal'iyazubillah. Kemudian cara menjaga kesucian Islam. Yang pertama, macam mana nak jaga dia? Kita mencontohi kepribadian mulia Rasulullah. Kita belajar sirah Nabi SAW. Kita cuba ikut sejarah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, mengamalkan tuntutan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan. Dalam skop kehidupan kita ni yang dekat dengan kita, kalau tengok benda yang dibuat tu benda yang tak betul, benda yang salah, kita cuba larang dengan kemampuan yang kita ada. Kita cuba ajak jadi contoh pada orang lain untuk jadi benda, untuk menunjukkan
kebaikan kepada orang lain dengan tujuan apa? Mengajak orang lain pun melakukan kebaikan sama. Yang ketiga, meninggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam. Benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah Islam tu sendiri. Islam tu memang dah hebat dah, tapi kadang-kadang dia dikotorkan oleh umat dia sendiri. Orang yang mengaku dia ni orang Islam, dia tak beramal dengan amalan yang dituntut oleh agama dia sendiri. Tidak berakhlak dengan akhlak yang dituntut oleh Islam. Tu maksud dia. Okey, kesan mempersenda agama yang pertama, dia boleh membatalkan iman tu sendiri. Jangan main-main dalam bab agama, jangan meremeh-remehkan. Contoh kita boleh tengokkan contoh orang semayang, dia ambil video hari ni dalam keadaan semayang tu untuk main-main. Tu termasuk dalam perkara yang mempersendakan agama. Boleh membatalkan iman. Wal-iyazubillah. Kemudian tidak dipandang oleh Allah pada hari akhirat nanti. Allah tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala orang-orang yang mempersendakan agama, menghina agama ni, Allah tak akan pandang dia. Okay? Sedangkan waktu itulah kita nak pertolongan daripada Allah. Kemudian tidak mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Orang ni memang malang. Okay? Di dunia pun dia dah dikira tidak berjaya, walaupun kita tengok dia tu orang yang senang. Apatah lagi di akhirat. Okay, antara pengajaran yang kita dapat daripada ayat ni ialah kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Yang ni pertama. Okay, apa nak buat? Kita cuba jauhkan diri daripada orang-orang yang mempersendakan agama. Kalau kita tengok perbuatan dia tu perbuatan yang terjerumus kepada mempersendakan agama, maka kita jauhkan. Takut bukan apa, silap-silap kita pun jadi golongan tersebut sekali. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa memberikan peringatan kepada orang yang mempersendakan agama, pandukan ajaran Quran dan Sunnah. Yang ni kalau kita ada kemampuan, kita cuba beri peringatan, kita tegur dia apa yang kita mampu. Kalau tak mampu sangat, kita doa dalam hati. Okey, sekadar tu je kelas kita untuk hari ni. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.